Hai, Assalamualaikum. Saya Miss Siti Nurhusna binti Abdul Ghaffar daripada Vision College. Welcome to another session of SPM 2021 Booster Meet especially brought to you by Vision College. Seperti yang kita tahu, SPM 2021 dah nak dekat. So today's special session for those who want to be a better good result in chemistry. So, seperti yang kita tahu, subjek kimia ni terbahagi kepada 3 papers. So, kita ada kertas yang pertama, kita ada kertas yang kedua dan juga kita ada kertas yang ketiga. Kertas yang pertama merupakan soalan-soalan objektif yang mempunyai 50 soalan objektif dan mempunyai 50 markah. Okey, soalan objektif merupakan soalan MCQ, multiple choice question. Kertas yang kedua mempunyai 3 bahagian yang merupakan terdiri daripada soalan-soalan subjektif. Okey, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A mempunyai 6 struktur soalan yang utama yang perlu dijawab oleh semua calon. Okey. So, soalan-soalan ni dia ada 6 soalan struktur dan calon perlu jawab ke semua soalan-soalan struktur tersebut. Untuk bahagian B, kita ada 2 soalan struktur yang utama dan pelajar diberi pilihan untuk jawab salah satu daripada soalan tersebut. Untuk bahagian C pun sama. Okey, ada 2 soalan dan calon diberi pilihan untuk jawab salah satu daripada soalan tersebut. Okey, untuk kertas yang ketiga, special sikit. Okey, sebab kertas yang ketiga, calon perlu tahu kemahiran proses sains. Kalau you all tak tahu, so agak sukar untuk you all jawab soalan kertas yang ketiga. Soalan kertas yang ketiga mempunyai 50 markah, soalan kertas yang kedua mempunyai 100 markah dan yang pertama ada 50 markah. Keseluruhan markah adalah sebanyak 200 markah. Okey, hari ini saya akan membentangkan teknik menjawab soalan SPM kertas 3 2021. Okey, tapi sebelum saya nak terangkan berkaitan dengan teknik menjawab soalan SPM kertas 3, kita akan tengok dahulu gambar rajah ataupun contoh soalan kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kalau awak tengok dekat skrin tu, okey, kita boleh nampak contoh soalan kertas 1 yang merupakan soalan objektif. Okey, so soalan objektif merupakan soalan pilihan. Okey, kita panggil MCQ lah, multiple choice question. Okey, soalan untuk kertas 1 ni dia ada 50 soalan. Okey, kalau untuk kertas 2, okey, dia mempunyai 3 bahagian. Iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C seperti yang saya beritahu sebentar tadi. Okey, so kalau kita tengok soalan bahagian A, okey, mempunyai 6 struktur utama. So, soalan berstruktur dia lebih seperti inilah, seperti yang contoh yang saya tunjukkan. Okey, jawapan yang awak perlu beri dia agak pendek. Pendek-pendek dia jawapan dia. Okey, seterusnya untuk bahagian B, okey, awak perlu beri respon, tapi respon dia agak terhad. Okey, agak terhad. Okey, dan kebiasaannya dia punya markah dalam 4, 6 markah. Okey, dan markah diberi untuk bahagian B keseluruhan adalah 20 markah. Untuk bahagian C, okey, untuk bahagian C lebih kurang macam bahagian B, tapi bahagian C ni dia lebih terbuka. Kita panggil soalan respons terbuka. Maksudnya jawapan awak lebih detail. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey, so kita pergi kepada soalan teknik menjawab soalan kertas 3. Okey, ini adalah contoh. Okey, teknik menjawab soalan kertas yang ketiga. Okey, dia lebih kepada proses sains iaitu bahagian makmal. Kalau kita panggil kan, dia bahagian
bahagian makmal. Okey. Untuk kertas yang ketiga ni, dia ada 50 markah yang merupakan soalan subjektif. Okey, dia ada 2 soalan berstruktur dan dia ada 1 soalan yang merupakan respon terbuka. Okey, maksudnya jawapan awak lebih detail. Bila kita kata kemahiran proses sains, dia mesti ada yang berikut, iaitu awak punya observation ataupun kita panggil pemerhatian. Okey, bila kita kata eksperimen mesti ada pemerhatian. Seterusnya adalah pengelasan. Okey, seterusnya adalah pengukuran. Pengukuran ni amat penting untuk awak tahu setiap pengukuran termasuk dengan unit dan berapa decimal point yang awak patut letak. Berapa titik perpuluhan yang awak patut letak. Okey, seterusnya adalah membuat inference. Inference adalah sebab. Okey, dan seterusnya adalah ramalan. Ramalan yang awak perlu buat mestilah berdasarkan fakta yang kita belajar dalam chemistry SPM 2021. Seterusnya, dalam proses sains mesti ada pentafsiran data, hipotesis iaitu menghubung kaitkan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas, mengawal pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Kita ada pemboleh ubah dimalarkan, kita ada pemboleh ubah dimanipulasi dan kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Dan dalam proses sains juga kita ada definisi secara operasi. Okey. Dalam menjawab soalan kimia SPM 2021 kertas yang ketiga, kertas yang kedua ke, okey, soalan subjektif lah. Awak kena gariskan kata tugas untuk memastikan yang awak ni jawab jawapan yang betul. Kita sebut jawapan yang mengikut kehendak soalan. Kita tak nak bila kita jawab, dia lari daripada soalan tersebut. Bila lari pada soalan, markah awak tak ada lah kat situ. Okey. So, antara contoh kata tugas kita tengok pada slide tersebut. Okey, antaranya adalah namakan. Okey, contoh namakan. Namakan unsur utama yang dicampur dalam kuprum untuk membentuk gangsa. Okey. Untuk soalan ni, bila dia kata namakan, maksudnya awak kena bagi nama penuh. Okey, awak kena bagi nama penuh. Contohnya Stanum. S-T-A-N-U-M. Jangan beri formula. Okey, jangan beri formula. Kena bagi nama penuh. Okey, antara kata tugas yang lain. Okey, contohnya dia kata nyatakan pemerhatian pada warna larutan kuprum sulfat. Okey, dia kata nyatakan pemerhatian pada larutan kuprum sulfat. Okey, bila dia cakap pasal pemerhatian, awak kena fokus pada awak punya observation. Pemerhatian. Okey. Jawapan dia, larutan yang berwarna biru menjadi tidak berwarna. Awak kena nyatakan keadaan asal bahan tersebut. Kena nyatakan keadaan asal. Keadaan asal yang saya maksudkan maksudnya sama ada warna bahan tersebut, bentuk bahan tersebut, keadaan bahan tersebut sebelum dan selepas eksperimen. Okey. So contoh dia, larutan yang berwarna biru menjadi tidak berwarna. Okey, jangan jawab larutan menjadi tidak berwarna. Sebab larutan apa? Kita tak tahu. Okey, so maka mungkin akan terganggu dekat situlah. Okey, seterusnya adalah ramalan. Okey, antara contoh, ramalkan
kenaikan suhu yang dijangka jika eksperimen dijalankan menggunakan radas yang besar. Bila bercakap berkaitan dengan soalan ramalan, awak kena ingat. Awak kena ingat soalan ramalan bukan berpandukan daripada pengetahuan umum. Soalan ramalan mesti berdasarkan fakta yang kita belajar dalam chemistry SPM 2021 lah. Apa yang kita belajar. Kan? Bukan jawapan umum. Okey, bukan jawapan umum. Elakkan daripada memberi jawapan secara umum. Okey? Seterusnya, kesalahan, okey, ataupun benda yang paling penting dalam teknik menjawab soalan kimia iaitu perbandingan. Bila awak tengok soalan yang melibatkan perbandingan, contohnya dia kata bandingkan di antara bahan A dan bahan B. Bila dia suruh bandingkan, so awak kena ingat dalam perbandingan dia ada persamaan, dia ada perbezaan, bukan hanya perbezaan sahaja. Okey, jadi awak kena nyatakan dia punya persamaan dan juga perbezaan. Okey, seterusnya saya nak cerita apa perkara yang awak perlu elakkan ketika menjawab soalan kimia. Okey, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, yang pertama, jawapan yang terlalu umum. Okey, sebab bila jawapan terlalu umum membawa maksud awak tidak fokus kepada subjek kimia tersebut. Okey, seterusnya isi yang terlalu sedikit. Okey, tak kena dengan dia punya markah. Okey, tidak memenuhi ataupun tidak sama dengan markah yang diperuntukkan. Contohnya, markah ada 3. Awak bagi 1 point je. Okey, so bila markah ada 3, awak kena fikir. Bila markah ada 3, teknik dia, kalau point tu ada 1 point, explanation. Kita panggil PEE. Point, explanation. Okey, ataupun PEX. Point, explanation, example. Okey, point, explanation, example. Dan lagi satu, okey, isi terlebih daripada markah yang diperuntukkan. Contohnya dia bagi markah kat situ 1 je, tapi awak letak point sampai 5. Tak salah awak nak letak point banyak, tapi masalahnya di sini adalah masa. Okey, adalah masa. Contohnya kertas ketiga, masa diperuntukkan untuk awak hanyalah 1.5 jam. So, kalau awak terlalu fokus kepada satu soalan tu sahaja, so soalan yang lain awak tak sempat jawab. Okey, pembaziran berlaku di situ. Okey, jadi tengok dulu markah dia dan awak boleh tahu berapa banyak isi awak nak letak, berapa banyak point yang awak nak kena letak. Okey. So, seterusnya, perkara yang perlu dielakkan dalam menjawab soalan. Okey, iaitu jangan buat ataupun menggunakan tulisan yang sukar difahami dan jawapan yang tidak tersusun. Okey, sebab jawapan yang tidak tersusun dan sukar difahami, okey, menyebabkan pemeriksa hilang fokus dalam menanda markah. Okey, seterusnya. Okey. Bila melibatkan perubahan, macam saya bagi contoh tadi, bila melibatkan perubahan, awak kena bagi tahu bentuk asal dahulu. Lepas tu, bentuk asal dia bertukar kepada apa? Awak tak boleh terus bagi tahu pertukaran. Awak kena bagi tahu daripada bentuk asal, bentuk dia apa, macam mana bentuk dia, warna dia apa, dia bertukar kepada apa. Okey. Seterusnya, kebiasaannya calon selalu selalu cuai bahagian ni, iaitu pengiraan. Okey,
Pengiraan tak perlu nak buat dekat tempat lain. Awak buat pengiraan dekat atas soalan tersebut. Dekat atas awak punya kertas jawapan supaya pemeriksa tahu yang awak ni tahu dia punya jalan kira. Kan teknik pengiraan awak tu. Jangan awak letak jawapan sahaja dekat atas kertas jawapan sebab nanti awak punya pemarkahan akan ditolak. Okey, perkara seterusnya yang perlu dielakkan, okey, iaitu kaedah yang terlalu ringkas. Okey, huraikan kaedah dengan lebih detail. Okey, seterusnya. Okey, saya nak bercakap berkaitan dengan graf. Okey, berkaitan dengan graf. Okey, untuk soalan kertas yang ketiga, okey, bila awak nak buat graf, pastikan awak buat graf yang betul. Okey, iaitu bila nak buat graf, dia mesti ada paksi X, dia mesti ada paksi Y. So, paksi X mewakili pemboleh ubah dimanipulasi, paksi Y mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Jangan celaru, jangan tertukar. Ketika membuat graf, jangan lupa letakkan tajuk utama graf dahulu. Seterusnya, jangan lupa letakkan tajuk pada paksi X dan juga paksi Y. Okey? Dan jangan lupa letakkan unit pada setiap paksi tersebut. Ini penting bila awak nak buat graf. Dan skala dia mesti sama. Kalau awak nak buat 5, awak kena buat 0, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, kalau awak nak buat start 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, awak kena buat macam tu. Okey, jangan tak tentu arah. Kejap 8, kejap 15 dan sebagainya. Okey, dan perkara yang paling awak kena jaga iaitu penerangan yang tidak mengikut kehendak soalan. Sebab bila awak nak jawab, saya cakap buat apa? Gariskan kata tugas. Gariskan kata tugas supaya awak tahu apa yang awak nak jawab. Jawapan yang baik yang pertama mestilah tepat. Yang kedua ringkas. Yang ketiga lengkap. Yang keempat jelas. Dan yang kelima adalah teratur. Okey, perkara yang paling penting dalam menjawab kertas yang ketiga iaitu awak perlu fokus pada kemahiran mengukur dengan menggunakan peralatan mengukur seperti termometer, seperti burette, seperti jam randik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab awak kena tahu kalau bahagian ni, kalau alat pengukuran ni berapa decimal place dia ada, berapa titik puluhan dia ada. Kalau bahagian ni berapa titik perpuluhan yang dia ada. Sebab tu awak kena mahir berkaitan dengan pengukuran. Sebab dia berkaitan dengan eksperimen, proses sains. Okey, seterusnya. Mesti kena ingat ke semua proses sains. Okey, mesti kena ingat tentang kesemua proses sains dalam kimia SPM 2021. Okey, seterusnya tulis laporan eksperimen mengikut format yang sistematik. Maksudnya teraturlah, jangan berterabur. Okey, dan seterusnya saya dah ajar tadi. Okey, fokus. Okey, berkaitan dengan graf. Okey, pastikan graf pada tempat yang betul. Paksi X mewakili pemboleh ubah dimanipulasi, paksi Y mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Begitu juga ketika awak membina jadual. Okey, pada kolom pertama merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, pada kolom yang kedua ataupun kolom yang ketiga, okey, merupakan pemboleh ubah bergerak balas.